Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Julai 2022 bersama dengan saya Nur Syaham Mama Amin. Satu himpunan besar-besaran akan diadakan pada 16 Julai ini jika kerajaan gagal menunaikan 3 tuntutan utama berkaitan krisis makanan. Adun Taman Templer Sani Hamzan berkata demikian selepas menyertai himpunan membantah kenaikan harga barang di Masjid Jamek Kampung Baru hari ini. Kita bagi tempoh 11 hari kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk melaksanakan 3 tuntutan yang kita tuntut itu tadi. Kalau tak ada, tunggu 16 Julai ini. Kita akan gerakkan himpunan besar-besaran seluruh negara mendesak supaya harga barang diturunkan. Tunggu 16 Julai demonstrasi besar-besaran seluruh negara. Amanah antara lain menuntut supaya kerajaan menghapuskan semua sistem permit import untuk barang makanan serta mengembalikan semua subsidi makanan yang telah dipotong. Perhimpunan yang diadakan selepas solat Jumaat itu dihadiri sekitar 50 individu dan beberapa pemimpin amanah turut menyampaikan ucapan ringkas. Harga barang dah naik tuan-tuan. Adakah kita suka harga barang naik tuan-tuan? Adakah kita suka subsidi ditarik-tarik tuan-tuan? Tapi itulah yang berlaku dan inilah yang kita tegur pada hari ini. Kenaikan harga ayam, harga makanan kita sebenarnya benar-benar membebankan rakyat. Kita harus sedar, ayam sebagai contoh, sepatutnya kerajaan mesti mempunyai usaha, mesti mempunyai ikhtiar. Mesyuarat Kabinet baru-baru ini memutuskan bahawa harga runcit siling ayam diteruskan mulai 1 Julai namun dinaikkan kepada RM9.40 sekilogram. Harga siling telur ayam pula naik antara 2 sen bagi setiap grade, manakala subsidi minyak masak kemasan paket 1 kilogram juga diteruskan. Bekas Menteri Undang-Undang Zahid Ibrahim berkata, Barisan Nasional perlu memenangi PRU15 bagi membolehkan sistem perundangan negara menjalani perubahan. Zahid berkata kedudukan pendakwa raya juga mesti dipisahkan daripada peguam negara bagi menjamin keadilan. Bercakap dalam program Bual Bicara Hello Malaysia, anjuran UMNO online malam tadi, Zahid berkata ini bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa pendakwaan yang boleh mengakibatkan pendakwaan terpilih dan dendam politik melalui pendakwaan. Zahid secara khusus menyebut perbicaraan jenayah yang dihadapi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan pendahulunya Najib Razak sebagai contoh pendakwaan terpilih. Dalam kes 1MDB, Zahid berkata pihak pendakwaan hanya berniat mendakwa Najib sedangkan banyak pihak yang terlibat dalam skandal itu termasuk institusi kewangan di Amerika Syarikat. Adakah masuk akal headquarters penipuan itu di Malaysia yang mereka naknya seorang saja? Apakah penipuan sebesar itu yang digelar kleptokrasi of the world, the biggest kleptokrasi, yang kita naknya seorang saja? Kita tak nak tahu the truth. Ada juga orang kata saya pasal saya bela Najib. It's not bela Najib. I can be anybody. Tapi takkanlah dia seorang boleh buat semua ni. Sokongan itu kata bekas ahli Parlimen Kota Baru itu, pendakwaan terpilih yang turut menimbulkan kemarahan orang ramai tidak boleh dibiarkan kerana akan memberi kesan kepada negara. Political revenge will continue. Kalau tak percaya tengok lepas pilihan raya. Sebab itu saya haraplah dari hati kecil saya, kalau BN boleh menang, you get a strong majority, you change all this. Benda yang saya katakan dah lama, we have to change the system untuk beri keadilan. Kita ke perkembangan berikutnya. Keputusan Mahkamah Tinggi mengenai perbicaraan kes rasuah Rosmah Mansor berhubung projek tenaga solar Sekolah Luar Bandar Sarawak telah dijadualkan semula. Mahkamah menangguhkan sehingga 1 September untuk menyampaikan keputusan pembelaan terhadap isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak. Peguam Rosmah Akberdin Abdul Kadir mengesahkan bahawa tarikh baru ini ditetapkan semasa pengurusan kes awal pagi ini. Akberdin turut mengesahkan tiada alasan diberikan oleh pendaftar mahkamah berhubung penangguhan itu. Pada 27 Mei lalu,
Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Rosmah untuk membatalkan keseluruhan kes rasuah solar berkenaan. Rosmah pada 24 Jun lalu memfailkan permohonan baru untuk mengetepikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sriram daripada mendakwa kesnya. Dia memohon pengisytiharan bahawa pelantikan Sriram sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan melalui 3 surat pelantikan bertarikh 8 Julai 2020, 11 Mei dan 21 Mei 2021 adalah menyalahi undang-undang. Rosmah berdepan 3 pertuduhan meminta dan menerima rasuah daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Berhad, Saidi Abang Samsudin melalui bekas pegawai khasnya Rizal Mansur. Kerajaan akan terus memastikan kestabilan politik negara demi menjaga kesejahteraan rakyat dalam berdepan fasa peralihan ke endemik, kata Anwar Musa. Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata, pendekatan tembok besi di antara kerajaan dan pembangkang tidak lagi boleh diambil kerana kestabilan politik ketika ini amat penting. Ego mesti ditanam dalam-dalam. Faction yang berlebihan mesti tolak jauh-jauh. Politik solo, sembrono, merasa segala-galanya boleh buat sendiri, bukan formula yang sesuai untuk sekarang. Kerana sekarang perlukan kepada prinsip-prinsip ta'ayus, coexist, kebersamaan, muafakat. Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Logo dan Tema Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 di Kuala Lumpur hari ini. Dalam pada itu, Anwar yang juga pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi berkata, pengurusan pasca COVID-19 bukan sesuatu yang mudah seperti yang disangkakan sesetengah pihak. Berita seterusnya. UMNO membayangkan parti itu mempunyai cara tersendiri untuk menguruskan isu sebahagian daripada ahli parlimennya menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri pada 2020. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, tindakan tersebut akan diselesaikan mengikut cara Barisan Nasional. Ketika dihubungi Malaysia kini mengenai isu berkenaan, bekas Menteri Besar Johor itu bagaimanapun tidak memberi penjelasan lanjut mengenai tindakan yang akan diambil. Terdahulu MIC mendesak UMNO untuk mengambil tindakan ke atas pemimpin parti itu yang menandatangani akuan bersumpah bagi menyokong Presiden PKR itu dilantik menjadi Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin Yassin. Ketua Penerangan MIC R. Tinalan berkata, tindakan sewajarnya perlu diambil segera kerana sebarang kelewatan atau keengganan menangani isu berkenaan hanya akan memudaratkan Barisan Nasional. Dia turut menggesa Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Presiden Najib Razak tampil memberi penjelasan terhadap segala pendedahan oleh bekas ahli MKT UMNO Tajuddin Abdul Rahman. Sementara itu, Exco Pemuda UMNO Mustafa Shah Abdul Hamid menyatakan rasa kurang senang dengan pandangan pemimpin MIC itu yang dianggapnya mahu memanaskan lagi keadaan. Sebaliknya, parti komponen itu, kata Mustafa, seharusnya menumpukan usaha untuk menguatkan jentera parti bagi menghadapi PRU ke-15. Polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes menghalang dan menggunakan kekerasan terhadap penjawat awam iaitu anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ini selepas satu video tular memaparkan lelaki itu melanggar kenderaan milik JPJ sehingga terbalik menggunakan jengkauut di Keningau, Sabah. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Keningau Nur Rafidah Kasim berkata, polis menerima laporan kejadian itu pada pukul 6.32 petang semalam. Siasatan awal mendapati anggota JPJ Cawangan Keningau telah menahan dan membuat pemeriksaan terhadap sebuah jengkaut yang mencurigakan. Pemeriksaan mendapati terdapat kesalahan dan ketika saman hendak dikeluarkan, pemandu tidak berpuas hati dan marah dengan bertindak melanggar kenderaan pasukan JPJ berkenaan. Anggota JPJ sempat menyelamatkan diri dan tiada kecederaan terhadap petugas semasa kejadian. Polis kemudian menahan pemandu itu dan merampas kenderaan jengkaut tersebut. Nur Rafidah berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 186353 dan 427 Kanun Keseksaan
iaitu menghalang dan melakukan kekerasan terhadap penjawat awam serta melakukan perbuatan khianat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.